Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan, satu ulasan yang paling Anda tunggu-tunggu sekali berkaitan dengan hadiah wang. Adakah dengan ini hadiah wang akan letak jawatan atau dipecat ataupun akan berundur diri, bersara daripada politik? Ini persoalan besar yang mungkin kita memerlukan jawapannya pada petang ini juga. PAS baru-baru ini memohon ataupun hadi kata PAS perlu pengundi daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam bagi membolehkan PAS dapat menerajui kembali Putrajaya. Beliau mengakui kali ini bahawa PAS memerlukan bukan Islam dan bukan Melayu bagi membolehkan mereka menerajui Putrajaya atau menjadi semula kerajaan. Mengapakah ini berlaku? Adakah ini tandanya bahawa kini PAS atau hadiah wang menyedari tanpa sokongan daripada orang bukan Melayu dan bukan Islam, PAS tidak akan dapat berbuat apa-apa? PAS tak mungkin berjaya tarik pengundi bukan Melayu kecuali jika hadiah wang undur diri atau letak jawatan. Berucap merasmikan muktamar PAS semalam, hadiah wang mengalahkan para ahli parti itu supaya berusaha menarik sokongan pengundi bukan Melayu setelah berjaya menguasai sokongan pengundi Melayu. Kata Presiden PAS itu, berdasiasat mendapati bahawa mereka masih lemah dalam menarik sokongan bukan Melayu. Kita sudah berjaya menarik sokongan pengundi Melayu Islam dan dalam PRU 15. Maka usaha yang penting dan berat yang mesti dilakukan sekarang adalah menarik sokongan pengundi bukan Islam dan bukan Melayu dalam menghadapi PRU 16 akan datang. Perkara itu penting untuk dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, tersusun dan bijaksana, kata hadiah wang. Menurut Hadi lagi, disebabkan lemah dalam sokongan bukan Melayu itu, PAS dan PN gagal memperoleh kerusi yang mencukupi untuk menubuhkan kerajaan. Berdasarkan arahan serta penegasan terbaru ini, ia menunjukkan Hadi akhirnya sedar bahawa Malaysia adalah negara yang berbilang bangsa dan semua kaum adalah penting untuk disantuni. Menoleh ke belakang, terutama sejak PAS meninggalkan Pakatan Rakyat atau PR pada tahun 2015, PAS yang di bawah kepimpinan Hadi sebenarnya mulai rosak dalam arah tuju dalam perjuangannya. Sejak itu, PAS bukan saja banyak menghentam bukan Melayu, malah menjadikan bukan Melayu sebagai musuh mereka dengan pelbagai sentimen serta retorik bersifat perkauman. Sentimen Melayu Islam yang ekstrim sering dimainkan dengan sewenang-wenangnya dan tanpa kawalan sehingga seolah-olah semua masalah dalam negara ini dicetuskan oleh bukan Melayu. Tidak cukup dengan PAS seronok mengatakan bahawa bukan Melayu sebagai punca berlakunya rasuah di negara ini. Label kafir harbi juga turut dijajah dengan meluas dan digunakan di luar konteks tanpa hikmah. Slogan Islam for All yang pernah dilaungkan sebelum ini lantas dikebumikan tanpa nisan. Semua ini mahu tidak mahu walaupun berjaya menjadikan sokongan Melayu melimpah, tetapi dalam masa yang sama menyebabkan undi bukan Melayu makin menjauh. Akhirnya, siapa yang rugi? Agaknya, setelah berjaya berada dalam kerajaan selama 33 bulan sebelum ini dan keseronokan mendapat pelbagai nikmat masih menghantui kenangan, PAS kini akhirnya sedar bahawa sokongan pengundi Melayu saja tidak mencukupi untuk memegang kuasa dan mengecap kembali nikmat dunia. Selama ini mereka ingat dengan sokongan pengundi Melayu saja sudah cukup untuk beroleh kuasa. Mentadbir Kelantan dan Terengganu saja bolehlah dengan sokongan pengundi Melayu semata-mata. Bolehkah PAS mendapat sokongan bukan Melayu dalam keadaan sekarang ini? Harus diakui, sejak Hadi memimpin PAS, khususnya selepas 2015, orang bukan Melayu di negara ini sebenarnya sudah banyak terluka dan dilukakan hati mereka oleh ahli parlimen marang itu.
Penyebabnya tidak lain melainkan disebabkan cara pemikiran dan keceluparan insan yang bernama Hadi Awang yang ingin bermusuh dengan bukan Melayu dan bukan Islam. Untuk itu, jika ingin terbuka laluan dan terlihat kemungkinan ada lorong untuk PAS memperoleh sokongan bukan Melayu, ia hanya boleh berlaku jika setelah Hadi Awang bukan lagi memimpin PAS. Pilihannya adalah salah satu, tunggu 2 tahun lagi, dan ketika itu Hadi mesti tidak menawarkan bertanding lagi sebagai Presiden PAS, atau beliau secara sukarela sedia meletak jawatan dalam waktu terdekat ini. Hanya jika PAS dipimpin oleh pimpinan yang sederhana saja, memberi kemungkinan pengundi bukan Melayu boleh didekati. Selagi Hadi Awang pemimpin PAS atau memimpin PAS, selagi itu bukan Melayu akan menjauhi PAS dan impian untuk beroleh sokongan bukan Melayu tak ubah umpama mimpi akibat terlelap selepas waktu asyar. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling luar biasa. Kesian Tun Mahathir Mohamad. Bye-bye Tun Mahathir Mohamad. Walau hadir di Muktamar PAS, Hadi Awang tetap tolak Tun Mahathir. Presiden PAS Hadi Awang menepis desas-desus bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad akan dinamakan sebagai calon Perikatan Nasional PN bagi PRK Parlimen Kemaman. Tidak munasabah. Kalau nak timbulkan biar munasabah, katanya pada sidang media di tepian Muktamar PAS ke-69. Hadi memaklumkan Perikatan Nasional belum memuktamadkan calonnya dan Mahathir tiada dalam senarai itu. Saya ulang sekali lagi, dan Mahathir tiada dalam senarai itu. Pengundi Kemaman akan memilih wakil rakyat mereka pada 2 Disember. Pihak yang bertanding akan menamakan calon masing-masing pada 18 November. Pemilihan baru diadakan kerana Mahkamah Pilihan Raya mengisytiharkan keputusan PRU 15 bagi Parlimen Kemaman terbatal dan tidak sah selepas menerima dakwaan berhubung sogokan semasa tempoh berkempen untuk meraih undi bagi calon Perikatan Nasional Cih alias Hamid. Pada PRU 15 lalu, PN menang bergaya dengan majoriti 27.179 undi selepas calonnya meraih 65.714 undi untuk menewaskan Barisan Nasional yang meraih 38.535 undi, Pakatan Harapan 8.340 undi dan Pejuang 506. Dalam perkembangan berkaitan, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad hadir di Muktamar PAS ke-69 yang berlangsung di Shah Alam hari ini. Ketibaan Dr. Mahathir yang sebelum ini adalah Presiden UMNO dianggap seteru ketat PAS disambung laungan takbir oleh perwakilan. Kehadiran kali pertamanya ke Muktamar PAS itu diumumkan oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Dia hadir sebagai tetamu. Dia hadir sebagai tetamu pada majlis perasmian Muktamar oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Hadir sama adalah pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir daripada parti itu. Mereka kemudiannya ditempatkan di pentas Muktamar bersama pemimpin PAS lain. Sebelum ini Mahathir hanya tampil di pentas PAS ketika ceramah parti itu semasa kempen pilihan raya negeri Ogos lalu. Pada Muktamar kali ini, Dr. Mahathir hadir berpakaian serba hitam serta bersongkok. Sementara itu, Hadi semasa ucapan dasarnya turut memberi penghormatan kepada Mahathir yang juga penasihat kepada 4 negeri yang ditabir oleh Perikatan Nasional iaitu SG4. Mahathir sebagai penasihat kehormat SG4 ini di samping menjadi jambatan dan pintu gerbang kepada pelabur dalam dan luar negara, ditambah dengan panduan dan bimbingan berterusan oleh Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi PN. Kedua-duanya adalah mantan Perdana Menteri yang mempunyai pengalaman dan jaringan berharga, katanya. Mahathir dispekulasikan
mahu membuat penampilan kembali ke Dewan Rakyat melalui pilihan raya kecil Kemaman kubu kuat PAS. Namun demikian, yang menyedihkan kita ialah Presiden PAS sendiri telah menyatakan telah pun menolak Tun Mahathir dengan mengatakan Mahathir tiada dalam senarai calon tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.